Assalamualaikum kelas. Okey, selamat pagi semua. Okey, cikgu harap semua bersedia untuk belajar pada pagi yang indah ini. Okey, baiklah. Okey, hari ini adalah kelas pertama kamu dengan cikgu dan insya-Allah cikgu akan berusaha sebaik mungkin untuk bagi kamu semua faham. Okey? Kalau tak faham, jangan malu-malu, tanya je cikgu, okey? Cikgu boleh bantu. Okey, alright. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk baru iaitu bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan fokus subtopik 8.1 iaitu serakan. Okey, sebelum apa-apa, sebelum cikgu mengajar, cikgu nak pastikan buku teks, buku modul, kalkulator kamu, pen, pensel ke pemadam ke semualah. Cikgu nak pastikan ada berdekatan dengan kamu supaya kamu dapat catat apa yang cikgu terangkan nanti. Okey. Okey anak-anak murid cikgu? Alright. Okey, baiklah. Okey, sebelum apa-apa cikgu akan beritahu dulu standard pembelajaran yang perlu kita capai apabila tamat sahaja kelas nanti. Alright, di akhir sesi pengajaran dan pemudahcaraan ini, murid akan dapat iaitu kamu semualah. Okey, kamu akan dapat menerangkan maksud serakan tanpa merujuk buku teks dengan betul. Okey, yang kedua, kamu juga dapat memanding, mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya kamu dapat membuat kesimpulan dengan sendiri. Okey, baiklah. Okey, first thing cikgu nak terangkanlah, cikgu nak ingatkan balik. Cikgu rasa kamu dah belajar dah. Okey, cikgu nak bezakan antara data terkumpul dan juga data tak terkumpul. Apa ini data terkumpul ni? Apa pula data tak terkumpul ni? Okey, cikgu terangkan dulu data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul ni yang kamu dapat lihat, dia banyak sangat nombor ni kan? Banyak sangat. Okey, nombor-nombor ni sebenarnya belum disusun lagi. Sebab tu dia dikatakan data tak terkumpul. Okey, manakala data terkumpul pula, kita dah susun dia cantik-cantik. Maknanya, tengok sini, 146 sampai 150. Okey, sebenarnya ada nombor, di sini adalah skala dia. Okey, so ada nombor di antara 146 dan 150 lah maksud dia. Maknanya nombor tu akan ada di sini. Okey, data tak terkumpul maknanya data tu dah disusun cantik dah. Okey, setakat ni faham kan? Okey, maknanya kalau dalam tajuk kita ni, bab 8, kita akan lebih fokus kepada data tak terkumpul. Kamu akan jumpa banyak sangat contoh-contoh data tak terkumpul. Alright, kelas. Okey, apakah maksud serakan? Okey, pertama sekali kamu tengok dulu gambar ni. Gambar ni kan? Okey kelas, jadi cikgu nak tanya, antara keempat-empat ni, yang manakah yang paling tepat? Dan juga yang manakah yang paling tak tepat? Okey. Alright. Cikgu rasa kamu dapat teka yang paling tepat adalah yang ini kan? Dan yang paling tak tepat adalah yang ini. Betul tak? Betul kan? Okey, kenapa cikgu kata yang ini yang paling tepat? Ya, sebab dia ada di tengah-tengah. Dan mereka duduk rapat-rapat, jadi dia adalah yang paling tepat lah, accurate. Okey, yang ini pula, antara yang ini dan ini, okey, yang ini kita boleh katalah dia dah nak duduk kat tengah lah, tapi tak masuk lagi bahagian tengah ni. Manakala yang hujung ni pula, sikit lagi, sipi-sipi lagi nak keluar. Jadi, dia adalah jauh sangat. Jadi, mereka tak accurate. Okey, tak tepat. Okey, jadi di sini cikgu nak terangkan sukatan serakan ni adalah sukatan untuk kita melihat sesuatu taburan data. Taburan data yang macam mana ni? Okey, apakah yang dikatakan dengan taburan data? Okey, kita nak tengok bagaimanakah sesuatu data itu bertaburan. Alright. Okey, jadi kita tengok balik gambar ni. Okey, kalau kita tengok, Okey, kalau kita tengok antara yang satu ni dengan yang ini, dia punya jarak dia sangat dekat kan? Sangat dekat.
Okey, jadi serakan dia kecil. Faham tak? Manakala kalau yang ini pula, kita ambil yang ini dan juga yang ujung ni, yang sikit lagi nak terkeluar ni kan. Okey, kita dapat tengok dia punya serakan dia sangat besar, anak-anak. Okey, sangat besar. Jadi, kita boleh buat konklusi, serakan kecil jika beza dia kecil. Kalau ini serakan dia besar, jadi beza dia sangat besar. Alright. Okey kelas, next kita nak kena tahulah cara untuk menentukan serakan. Okey, macam mana kita nak tentukan serakan ni? Okey, sebenarnya senang saja. Untuk kita tengok serakan bagi sesuatu taburan data, kita kena buat perbezaan lah. Perbezaan antara cerapan terbesar dengan cerapan terkecil. Okey, inilah cerapan terbesar dengan cerapan terkecil. Mesti kamu semua tertanya, apa tu cerapan? Okey, baiklah, saya akan bagi tahu. Cerapan tu merupakan data atau dapatan yang diperolehi daripada sesuatu pemerhatian. Data atau dapatan ni apa? Data atau dapatan. Okey, data tu adalah nombor-nombor yang banyak. Itulah data. Alright. Okey. Alright, sekiranya beza antara cerapan terbesar dengan terkecil ni, kita dapat nilai dia, nilai yang besar. Kan contoh kalau kita tolak cerapan terbesar dengan cerapan terkecil, kemudian kita dapat nilai dia besar, so dia adalah serakan besar. Serakan besar ni maknanya dia bertaburan lah. Bertaburan lah. Okey, kalau kita kira beza antara cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil, kita dapat nilai yang kecil. Jadi dia adalah serakan yang kecil. Okey, jadi senang kita cakap dia adalah paling tepat lah. Macam tu. Okey, setakat ni faham anak-anak cikgu? Alright. Okey kelas, next kita akan tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni cikgu ambil daripada buku teks, muka surat 213. Okey, cikgu ulang muka surat 213, okey? Jadi kita buat sama-sama lah. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, bila dia cakap 20 orang murid je, jadi dalam kotak pink ni ada 20 data lah. Alright. So, dia kata, nyatakan beza jisim dalam kilogram. Okey, once kalau dia dah cakap beza jisim, so akan ada jisim yang terbesar dan juga jisim yang terkecil. Okey, soalan ni simple saja. Dia tanya beza, jadi kamu kena cari jisim yang paling terbesar lah antara banyak-banyak ni. So, kamu teliti satu-satu and then kamu akan dapatlah yang ini yang paling besar. Alright, kemudian kamu kena tengok juga jisim yang paling kecil. So, kamu tengok satu-satu, lepas tu kamu akan jumpalah jisim yang paling terkecil adalah 47. 47 kilogram lah. 79 kilogram, 47 kilogram. Kemudian kamu kena cari beza jisim. Okey, beza jisim tolaklah yang besar tolak yang kecil. Kemudian kamu akan dapat 32 kilogram. Okey, soalan ni simple sangat. Okey, next. Okey, kelas. So, sekarang kita akan sambung kepada jenis perwakilan data. Okey, dalam tajuk 8, kamu akan belajar dua sahaja jenis perwakilan data, iaitu yang pertama sekali, plot batang dan daun, dan yang jenis kedua adalah plot titik. Okey, jom kita go through satu persatu. Okey. Alright. Okey, yang pertama sekali kita tengok plot batang dan daun. Okey, macam mana lah plot batang dan daun ni kan? Okey, baiklah. Plot batang dan daun ni adalah merupakan satu cara yang kita gunakan untuk menunjukkan taburan sesuatu set data. Okey, melalui plot batang dan daun ni, kita dapat tengok nanti nilai manakah yang kerap muncul dan nilai manakah yang jarang muncul. Jadi
cara plot batang dan daun ni sangat-sangat membantu untuk kita carilah yang mana yang paling kerap muncul dan yang mana yang paling tak kerap muncul. Sebab apa? Sebab kalau tengok dekat slide cikgu ni, kamu akan perasan tahu dia akan bagi satu set data tak terkumpul. Jadi kamu tak dapat nak trace, kamu tak dapat nak cari ataupun kamu tak dapat nak tengok yang manakah data yang selalu muncul dan yang manakah yang jarang-jarang muncul. Okay. So, tak apa, kita pergi satu persatu. Okay. Alright. Yang pertama sekali, mari kita buat. Kita tengok sama-sama lah. Okay. Raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Okay. Jadi, dalam kotak biru ni, ada 36 data. Alright, 36 data lah sebab dia kata dekat sini 30 orang murid. Okey, jadi macam mana kita nak buat daripada data tak terkumpul tu, ini data tak terkumpul menjadi macam ni. Kita kena plot lah. Guna plot batang dan daun. Okey, pertama sekali kamu kena buatlah table. Kamu buat batang, daun. Okey, kemudian kamu tengok yang bawah ni. Yang ditulis kekunci 2/7 bermaksud 27. Okey, ini adalah dia nak bagi tahulah bahawa kamu tengok sini 27 merupakan 27. Nombor 27. Okey, bila dekat bahagian daun ni, cikgu nak bagi tahu bila dekat bahagian daun ni kita akan letak nombor yang nilai dia sar 1. Jadi inilah nilai sar 7, 9, 1, 2. Okey, di bahagian table batang pula adalah nombor yang bernilai 10. Jadi kita akan letaklah 2, 3, lepas tu 4. Lepas tu 5. Macam yang dia buat ni lah. Okey, faham kan setakat ni? Okey, jadinya kamu akan plot lah. Kamu akan bahagikan dia. Jadi kamu ambil lah yang pertama sekali adalah nilai 27. Jadi kamu tulis 2 dekat bahagian batang, 7 dekat nilai daun. Okey, ingat bahagian batang adalah nombor yang bernilai sar. Yang bernilai 10. Maaf, 10. Manakala di bahagian daun pula, nombor yang bernilai sar 1. Okey, jadi kita buatlah 2, 7. Bila kita dah plot dalam tabel batang dan daun ni, cikgu nak kamu tanda macam tu supaya kamu tak keliru yang mana kamu dah buat dan yang mana kamu belum buat. Okey, kemudian kita plot nombor 29. 2 dah ada dah. Lepas tu kita letak 9 dekat belakang 7. Okey. Kemudian 31. Letak sini 3 sebab 3 adalah nilai 10. Kemudian 1 letak di bahagian daun. Sebab apa? Sebab dia nilai sar. Okey, dan kamu buatlah sampailah nilai yang ke-54. Okey. Okey, selepas dah kamu dah selesai buat plot batang dan daun ni, kamu akan nampak yang mana yang nilai jarang muncul dan nilai manakah yang sering muncul, selalu muncul, banyak muncul. Okey, jadi kita dapat tahulah yang ini jarang-jarang muncul dan yang ini sangat-sangat selalu muncul. Okey, jadi kita dapat membuat kesimpulan. Daripada jadual batang dan daun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 sehingga 49. Okey, macam mana? 40 sehingga 49. Okey. Setakat ni faham kan? Okey, bagus. Okey kelas, so sekarang kita akan buat contoh soalan plot batang dan daun. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada buku teks muka surat 216. Okey, 216. Okey, jadi yang tadi cikgu dah tunjuk contoh plot batang dan daun bagi satu set data saja. Kalau yang ini dia ada 2 set data.
Yang mana yang ada 2 set data yang cikgu kata ni? Inilah, maknanya satu set data ini berkaitan dengan markah ujian bulan April. Manakala set data yang kedua ni pula markah ujian bulan Mei. Jadi dia ada 2 set data. Okey, so macam mana kita nak buat plot batang dan daun ni kalau dia ada 2 set data? Okey, so sekarang cikgu nak tunjuk cara-cara dia, okey? Alright, yang pertama sekali kamu kena buatlah table ni. Lepas tu kamu buatlah markah ujian bulan April, markah ujian bulan Mei. Kemudian kamu bahagikan macam ni, macam dia buat ni. Okey, tengah-tengah ni adalah, sebenarnya tengah-tengah ni adalah batang dia. Manakala tepi kiri dan juga tepi kanan dia adalah daun. Okey, cikgu dah kata tadi, kalau batang tengah-tengah ni, batang, kita letak nombor yang bernilai 10. Kalau bahagian daun, cikgu dah tekankan tadi, kita kena letak nombor yang bernilai 1. Okey, jadi jom kita buat satu persatu. Okey, first cikgu nak bagi tips. Kalau dia ada 2 ni, kita fokus selesaikan yang set data yang pertama dahulu. Okey, kita fokus kepada markah ujian bulan April dulu. Okey, jadi kita buat satu-satu, okey? Alright, markah ujian bulan April. Okey, tengok yang pertama ni, nombor dia adalah 32. Okey, jadi kita letaklah 3 di tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab cikgu kata, tengah-tengah ni adalah batang dia. Batang dia, kita letak nombor yang bernilai 10. Okey, bagus. Jadi kita letak 3 di sini. Kemudian 2 ni kita nak letak di mana? 2 ni kita letak di bahagian daun. Daun dia. Maknanya kita letak di bahagian sinilah. Jadi kita letak di sini 2. Okey, kita potong ni sebab kita dah plot ke dalam jadual plot batang dan daun. Okey, kemudian 35. 3 di sini, kemudian 5 di sini. Okey, ini pun sama, 35. Ini pula 39. Jadi kamu tulis 3 di sini, 9 di sini. Okey, selesai. Kemudian kita tengok nombor yang seterusnya adalah 41. Okey, 41. Jadi kamu letak 4 di sini, 1 di bahagian sini. Pandai. Okey, sudah. Ini pun 41 juga. Jadi kamu letak 1 di sini. Kemudian 42, 43, 43, 44, 44. Banyak ni. 1, 1, 2, 3, 4, 6. Sebab ada 46. Kemudian 8, 9. Okey, so semua ni cikgu dah masukkan. Okey, jadi itulah nombor dia. Okey, kemudian 5 pula. 5 ada 51, 53, 54, 56, 58, 58. Jadi kamu kena senaraikan juga. Okey, jom kita buat. 51, 53, 54, 54, kemudian 6, 56, 58, 58 dan juga 58 lagi satu. Okey, settle semua. Settle. Okey. Okey, kemudian 6 pula. 6 ada 2 sahaja. Jadi letak sini 60 dan juga 61. Okey, settle untuk bahagian markah ujian bulan April. Okey, setakat ni faham tak macam mana kita nak masukkan daripada data tak terkumpul menjadi jadual tu lah, kita masukkan dalam jadual plot batang dan daun tu. Setakat ni okey kan? Kalau tak okey, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu akan terangkan semula. Okey, kemudian dah settle markah ujian bulan April. Kemudian kita kena buat markah ujian bulan Mei pula. Okey, markah ujian bulan Mei ni sama je macam yang kita buat. Masukkan plot ke dalam jadual batang dan daun ni. Macam kita buat dekat markah ujian bulan April. So, kita buatlah
Tengok ni, dia dah buat dah untuk 34 dan juga 38. Okey, settle dah dua ni. Kemudian kita buat untuk nilai 40 pula. 40 sehingga 49. Jadi, dia ada di sini 40, 3, 46. Dah buruk tu saja cikgu. 46 dan juga 9. Okey, nanti kamu settlekan sampai habis. Sampai nombor 7 ni, okey? Alright, so itu sahaja untuk plot batang dan daun. Senang kan? Senang sangat. Okey, jadi dia kata dekat sini, berdasarkan plot batang dan daun di atas, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang baik? Okey, maknanya kamu kena selesaikanlah dulu markah ujian bulan Mei ni. Sebab dia kata ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Okey, jadinya kamu kena tengoklah yang mana yang dapat pencapaian yang lebih baik. Kamu tengok kalau ada jawapan dia yang dekat 7 ni, dekat belah sini, jadinya kamu boleh bagi tahulah yang pencapaian markah pada ujian bulan apa yang lebih baik. Okey, boleh ke? Alright. Okey, next kita akan teruskan kepada jenis yang kedua, iaitu jenis plot titik. Okey, plot titik ni secara statistik dia adalah satu carta yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala yang seragam. Ya, betul, ini adalah skala yang seragam. Okey, jadi jom kita go through contoh plot titik ni. Okey, di sini dia kata data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Jadi di sini data terkumpul yang ada adalah 20. Sebab dia kata 20 orang murid. Okey, jadi dia kata raja di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey, dia kata sini plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Ya, betul. Okey, kalau kamu semua perasan, tadi kita buat plot batang dan daun. Okey, kalau kamu perasan, plot batang dan daun ni, dia punya data sangat banyak. Betul tak? Tadi kita buat banyak kan? Dia ada 2 set data lagi. Okey, kalau yang ini, kalau kamu perasan, tengok. Data tak terkumpul dia sikit. Sikit daripada yang tadi kan, contoh tadi. Okey, jadi bila data kita sikit, kita boleh guna plot titik. Alright, so ini adalah contoh lah plot titik. Pertama sekali kamu kena buat number line, skala dia lah. And then kamu tulislah score. Score sebab apa sini tulis score? Sebab dia kata score. Okey, kemudian kamu buatlah skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Kemudian kita tengok sini. Kita kena tengok data tak terkumpul tu, and then kita kena plot lah dekat dalam plot titik ni. Okey, first kali kita tengok 0 ada 2, 0. Jadi kita plot sini 1, sini 1. Okey. Alright. Yang kedua kita tengok plot 1. 1 ada 1 saja, jadi kita plot 1 saja di sini. Okey, kemudian kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 ada mana? 1 lagi 2. Jadi kita kena plot 2 dan seterusnya sampailah nombor 8 ni. Okey, lepas dah siap ni, kamu akan perasan di bahagian yang paling kanan ni, ini adalah cerapan yang tertinggi. Cerapan yang paling tinggi. Tadi kan kita dah belajar dah pasal cerapan. Cerapan tu apa? Jadi ini 8 ni adalah cerapan yang paling tertinggi dan ini adalah cerapan yang paling rendah. Okey, so kita dah tahu cerapan tinggi, cerapan rendah. Kemudian kita juga kena tahu dalam data ni ada yang paling tinggi kekerapan dia. Yang mana agak-agak? Di sini, betul. Nombor 7 ni adalah kekerapan yang paling tinggi pelajar skor. Skor dia lah. Skor 7 ni pelajar paling tinggi, pelajar paling banyak lah skor 7 ni. Sebab dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi
dengan kita buat plot titik ni, kita akan dapat tahulah cerapan paling tinggi ialah 8, cerapan paling rendah adalah 0 dan paling banyak murid skor adalah pada skor 7 ini. Okey, simple saja plot titik ni. So, kita akan pergi ke next. Okey, contoh 2. Contoh 2 ni cikgu ambil dalam buku teks, muka surat 217. So, jom kita buat sama-sama, okey? Okey kelas, next cikgu akan cikgu akan terangkan contoh 2. Contoh 2 ni ada dalam buku teks, muka surat 217. Okey, 217. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Ya, cikgu tahu mungkin tak nampak. Tapi cikgu nak buat macam mana kan? Sebab kita online, so cikgu kena juga tunjuk sebab cikgu nak kena terangkan. Okey, jadi kamu boleh tengok dekat dalam buku teks lah. Alright, so jom kita buat sama-sama, okey? Okey, dia kata satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh oleh murid-murid. Okey, kalau kamu perasan contoh yang tadi, dia ada satu set je data. Yang ini dia ada 2 set, iaitu kuis sains, skor dalam kuis sains dengan skor dalam kuis matematik. Alright, so di sini dia dah bagi siap-siap dah. Dia dah plot dah pun. Okey, jadi first thing, apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari dulu nilai, kamu kena cari cerapan tertinggi dan juga cerapan terendah. Okey, first kita cari dululah untuk skor dalam kuis sains. Kita cari dulu cerapan tertinggi dia yang paling kanan lah, iaitu sinilah 15. Manakala cerapan terendah dia 8. Okey, pandai. Okey, untuk skor dalam kuis sains ni, kita dapat tengok juga kan, data dia dekat sini. Yang mana pelajar paling ramai sekali skor. Okey, kita dapat tengok dekat skor 11, pelajar paling ramai lah skor 11 dalam kuis sains. Okey, so ini adalah kekerapan yang paling tertinggi lah. Okey, next kita tengok skor dalam kuis matematik pula. Okey, kita tengok cerapan paling tertinggi dia berapa? Okey, bagus, 15. Okey, cerapan terendah dia pula 9. Pandai. Okey, yang mana pelajar paling banyak skor untuk kuis matematik ni? Okey, bagus. Maka 12 ni lah yang pelajar paling ramai skor, iaitu seramai 6 orang. Okey, jadinya kita akan terus pergi ke soalan. Okey, soalan tanya, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, macam mana kita nak tahu serakan yang besar? Cikgu dah terang dah awal-awal tadi. Jom kita tengok balik. Ini dia. Kan cikgu kata, kalau dia serakan besar, dia adalah nilai yang besar. Kalau dia serakan yang kecil, dia adalah nilai yang kecil. Okey, jadi kita tengok semula soalan dia. Okey, jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu serakan yang paling besar? Jadi kita kena tolak lah. Kita kena tolak cerapan tertinggi, tolak dengan cerapan terendah. Okey, jadi ambil kalkulator kamu semua. Ambil kalkulator. Okey, kemudian kira sama-sama dengan cikgu. Okey, kita ambil cerapan tertinggi dia berapa? Okey, bagus, 15. Tolak cerapan terendah untuk kuis sains. 15 tolak 8. Okey, pandai. Kemudian dapat berapa? Dapat 7. Okey, jadi nilai serakan untuk skor dalam kuis sains adalah 7. Okey, sekarang kita kena kira untuk matematik pula. Okey, jadi nilai cerapan terbesar berapa untuk matematik? Okey, bagus, 15 tolak dengan yang paling terendah, cerapan terendah untuk kuis matematik 9. Okey, jadi 15 tolak 9 dapat 6. Okey, jadi mana satu yang paling besar? Nilai yang paling besar 7 ke 6? 7 kan? Jadi untuk jawapan yang A ni kita dapat beritahulah
serakan skor dalam kuis sains lebih besar kerana beza cerapan data adalah besar. Okey, faham kan setakat tu? Sebab apa dia mempunyai serakan yang besar? Sebab beza cerapan dia besar. Okey, ingat itu keyword dia. Okey, kemudian soalan yang B pula. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, beza cerapan. Tadi dia tanya serakan yang lebih besar. Yang ni dia tanya beza cerapan. So, kita dah kira dah pun beza cerapan dia. Ini beza cerapan dia. Sebab kita tolak cerapan terbesar, tolak cerapan terendah. Jadi, kita dapatlah perbezaan dia. Jadi, dia kata sini beza cerapan yang lebih tinggi. Jadi, yang mana yang lebih tinggi? Mestilah 7. Jadi, jawapan dia adalah kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi. Iaitu, beritahu berapa beza cerapan dia? 7. Okey, faham tak setakat ni? Cikgu harap faham. Kalau tak faham, terus tanya cikgu. Cikgu akan terangkan semula. Okey, next. Yang terakhir, soalan yang terakhir. Antara skor kuis sains dan kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Pencapaian manakah yang lebih baik? Okey, jadi dia kata skor kuis sains dan matematik, jadi dia nak pencapaian manakah yang lebih baik. Okey, di sini kita dapat tengoklah. Okey, ini jarak dia. Ini jarak dia. Okey, jadi kelas kita dapat tahulah skor kuis matematik lebih baik kerana apa? Kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Okey, jadi itulah jawapan dia. So, apa-apa persoalan boleh tanya cikgu sebelum kita buat modul sama-sama sekejap lagi, okey? Tak faham terus tanya. Cikgu tak marah pun, cikgu tak makan orang, okey? So, kita belajar sama-sama supaya kamu semua faham. Okey, good luck. Thank you. Okey kelas, so sekarang kita nak buat latihan pula lah. Okey, cikgu dah terang. So sekarang tibalah masanya untuk kamu buat latihan pengukuhan. Okey, semua ambil buku modul masing-masing. Buku modul PAK 21 Matematik Tingkatan 4 yang kita selalu guna, yang kamu semua selalu guna. So kamu ambil buku ni. Lepas tu kamu buka muka surat 123 dan 124. Jadi cikgu nak kamu buat dua muka surat ni. Okey, muka surat 123 ni sangat senang soalan dia. Dia hanya minta beza markah dan juga beza berat. So, apa yang kamu perlu buat adalah cari cerapan tertinggi dengan cerapan terendah. Okey, senang sahaja. Okey, untuk soalan muka surat 124 pula, dia suruh kamu buat plot batang dan daun dan juga plot titik. So, cikgu nak kamu buat dahulu dan tolong hantar kepada cikgu sebelum kelas kita tamat dan hantar secara individu personal kepada cikgu. Okey, hantar di WhatsApp. Boleh? Boleh, okey? Alright. Okey, jadi kelas kita telah sampai di penghujungnya. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak kita buat sesi refleksi sedikit. Alright, mari sini anak-anak. Alright, pertama sekali cikgu nak tanya, apakah itu serakan? Okey, cikgu harap kamu semua dapat jawab soalan cikgu itu, apa itu serakan. Okey, so serakan bermaksud sesuatu taburan. Maknanya kita nak tengok sesuatu data tu. Alright, so macam mana kita nak tahu serakan tu besar ataupun kecil? So, pada awal tadi cikgu dah cakap, jika kita nak cari serakan tu kecil atau besar, kita akan mencari beza. Ini dia beza di antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Nanti kamu tolak sahajalah nilai cerapan terbesar, tolak nilai cerapan terkecil. So, kamu dapatlah
nilai tu. Okey, kalau nilai tu besar, jadi serakan dia sangat besar. Maknanya dia bertaburan, sangat-sangat bertaburan. Okey, kalau serakan tu kecil, kamu dapat nilai yang kecil, hasil tolak daripada nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Jika kamu dapat nilai itu kecil, jadi serakan itu kecil. Alright. Next. Okey, kita juga telah belajar dua jenis perwakilan data, iaitu plot batang dan daun dan juga plot titik. Cikgu harap kamu dapatlah buat plot batang dan daun dan juga plot titik ni. Sangat mudah, okey? Tajuk ni sangat mudah. Alright. Plot batang dan daun, cikgu ada tekankan. Kalau batang, kita perlu letak nombor yang bernilai puluh. Nombor yang bernilai 10. Okey, kalau daun pula, daun kita perlu letak ni nombor yang bernilai 1. Okey. Kalau batang kita perlu letak nombor yang bernilai 10, daun kita perlu letak nombor yang bernilai 1. Okey, next adalah plot titik. Okey, so sampai itu sahaja kelas kita pada hari ini. Apa-apa persoalan sila tanya dengan cikgu. Kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp kamu, ataupun kamu boleh tanya di grup Telegram kita, ataupun kamu boleh PM personal cikgu. Cikgu tak makan orang. Okey, cikgu nak kamu semua faham apabila belajar dengan cikgu. Apa-apa je kamu PM saja cikgu. InsyaAllah cikgu akan terangkan semula apa yang kamu tak faham. Okey, so itu sahaja kelas kita pada hari ini dan cikgu harap kamu hantar, kamu siapkan kerja latihan pengukuhan dalam buku modul ini. Kamu siapkan sebelum kelas kita tamat sebab kita ada banyak lagi masa, lebih kurang dalam 30 ke 40 minit untuk kamu buat latihan ini. Dan cikgu nak kamu hantar kepada cikgu secara individu di Telegram boleh, di WhatsApp pun boleh, tapi cikgu lagi prefer di WhatsApp lah. Okey, so kamu hantar kepada cikgu secara individu, personal sebelum kelas tamat. Okey? Alright, so itu sahaja daripada cikgu hari ini. Apa-apa, PM saya cikgu, okey? Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye.